Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih kepada anda kerana terus bersiaran bersama Bernama TV. Ketika ini langsung kami bawakan kepada anda ruang bicara dari Studio 2 Wisma Bernama. Pastinya untuk tempoh sejam ini anda akan bersama saya, ruang bicara bersama Suhaimi Muhammad untuk malam ini tempoh sejam, dan pastinya siapakah tetamu dah terjawab sebenarnya kerana kami dah pun mewak-wakan siapakah tetamu yang hadir pada malam ini, dan pasti kita akan menyentuh tentang setahun Malaysia Prihatin. Dan terus saja, saya tak nak mukadimah panjang-panjang. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan dan juga Menteri Kanan Keselamatan. Seperti dia jauh sebenarnya, Datuk Seri. Awal tadi Datuk Seri cakap, awal-awal tadi Datuk Seri nak pakai baju warna kuning sama. Ya. Jadi kita hanya berada dalam latar masa yang berbeza, Datuk Seri, latar tempat yang berbeza, kerana seingat saya lah ya, dah beberapa kali, tapi kurang lebih tak sampai 10 kali lah sejak YB dengan 4 kementerian. Ya, ketika itu saya di RTM dan dah banyak kali lah, baik di Kementerian Belia dan Sukan, kemudian Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pertanian. Tajuk masa tu kita perangi orang tengah, jihad perangi orang tengah. Tapi malam ni jihad perangi COVID itu masih lagi tentang jihad juga, Datuk Seri bawakan. Jadi Datuk Seri, banyak dah dan kita berikan satu wajah kesayangan Malaysia. Itu antara jolokan yang orang ramai berikan dalam tempoh setahun ni, wajah kesayangan. Jadi saya pun merasa bangga, Datuk Seri, pada malam ini sekali lagi dapat bersama dengan Datuk Seri, dan kita nak bercakap tentang setahun Malaysia Prihatin. Kita nak menyentuh tentang keadaan semasa COVID. Walaupun petang tadi Datuk Seri dah tampil memberikan kenyataan media ya tentang status kini, dan pasti dah ramai yang mengetahui bahawa hari ini kes naik sikit 2063 ya, Tan Sri, dengan menjadikan jumlah kilometer sebenarnya 307,943. Jadi dalam tempoh setahun ini, Datuk Seri, apa agaknya perkara yang paling dirindui ya? 18 Mac cukup genap setahun PKP, tapi alhamdulillah esok kita kembali kepada PKPP di Putrajaya, dan Kuala Lumpur masih PKPP di Putrajaya. Ya. Jadi macam mana Datuk Seri setahun tempoh itu, pengalaman yang pasti sukar, sehingga kalau dulu rambut hitam tapi hari ini dah bertambah memutih ya Datuk Seri. Okey, seperti kita tahu yang tak sampai 2 minggu selepas kerajaan baru ditubuhkan, 1 Mac tak sempat perancangan dari segi kementerian. Ya. Belum pun habis taklimat daripada perkhidmat, macam kalau di MINDEF ni perkhidmatan tentera darat, tentera laut, tentera udara dan berbagai-bagai lah yang sepatutnya setiap minggu akan atau setiap hari akan memberikan taklimat mengenai kementerian. Tapi tak sampai 2 minggu, ingat 10 hari saja lepas angkat sumpah, kita terpaksa memperkenalkan apa nama ni, MCO ataupun PKP. Ya. Dan setahun sebenarnya ya, tak pernah lagi saya terluang untuk banyak masa, kerana masa dihabiskan sebenarnya untuk memerangi pandemik COVID-19. Peringkat awal tu saya ditugaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengkoordinasikan mesyuarat yang melibatkan hampir semua kementerian yang diwakili oleh menteri dan juga ketua-ketua agensi, pegawai tinggi kementerian, KSU dan sebagainya, untuk khusus fokus kepada COVID-19. Negara ketika itu mengkhususkan kepada peperangan menentang COVID sejak daripada mula lagi. Dan bukan satu perkara yang mudah, sebab waktu tu tidak ada negara dalam dunia yang boleh dijadikan model kita. Sebab semua negara itulah experience atau pengalaman pertama berdepan dengan COVID-19. Tapi alhamdulillah, kita walaupun untuk memerangi COVID ni mengikut acuan kita sendiri, tapi kita nampak berjaya. Kita nampak berjaya. Sebab kita sampai berjaya menurunkan kes sehingga kosong. Ya, kosong. Dan Malaysia ketika itu menjadi salah satu negara terbaik di dunia, 5 terbaik di dunia untuk cara kita memerangi COVID dan sebagainya. Dan memang meeting setiap hari, setiap pagi meeting, pukul 9.30 10 meeting. Lepas tu 3 kali seminggu itu saya yang chair. Lepas tu ada meeting sidang khas lagi yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana saya perlu melaporkan kepada sidang MKN tu. Jadi pagi, tengah hari, pukul 2
PC. Jadi setiap hari itulah rutin yang hampir sama. Walaupun seperti saya kata tadi, Malaysia berjaya. Malaysia berjaya memerangi COVID. Cuma selepas itu timbul balik gelombang kedua dan gelombang ketiga. Gelombang kedua selepas PRN di Sabah. Lepas tu bila kita relax sikit, kita buka pula rentas negeri, rentas daerah, orang balik kampung, cuti dan sebagainya, akhirnya dia meningkat semula. Jadi kita sebenarnya dah seronok waktu tu. PC saya pun dah dikurangkan. Saya dah boleh setiap hari, baru hari dah duduk di kementerian, memulakan tugas di kementerian, tiba-tiba naik balik. So meeting start balik lah seperti dulu. Walaupun tidak everyday, tetapi selepas darurat diperkenalkan, meeting COVID 3 kali seminggu, meeting darurat 2 kali seminggu. Jadi continuous juga setiap hari juga. Tapi yang pentingnya kita dapat menurunkan balik. Seperti hari ini kita dah dapat menurunkan balik COVID-19 ini. Tapi selain daripada memerangi COVID, kesan daripada penutupan itu ekonomi berhudup. Dan kajian ketika itu fokus kepada usaha untuk membantu rakyat. Yang terutamanya golongan miskin. Ya, sebab itulah di bawah prihatin, ya, prihatin, bajet prihatin di dalam pengumuman tentang beberapa insentif di bawah prihatin ini, seperti peniaga kecil misalnya, penjaja kecil diberikan, tak silap saya, 3,000 cash untuk mereka. Begitu juga untuk mengelakkan pembuangan pekerja dan syarikat-syarikat yang menghadapi masalah dari segi pendapatan kerana tidak ada bisnes ketika itu, kerana kita tutup total lockdown. Jadi itu yang ada subsidi upah dan sebagainya. Jadi fokus pada kajian ketika itu, selain daripada memerangi COVID, kerana kesan kepada kita menutup semua, ekonomi ketika itu kita kerugian 2.6 bilion sehari. Tetapi yang lebih pentingnya adalah ekonomi rakyat. Rakyat yang terpaksa bergantung kehidupan kepada pendapatan harian. Yang meniaga tu kais pagi makan pagi, kita kata tu. Mereka yang paling terjejas. That's why ketika itu government fokus pula, selain daripada COVID ini, kena seimbangkan. Kerana mereka ini terkesan teruk. Jadi kajian membantunya. Dan selepas itulah, bila sampai ke gelombang ketiga ni, berarti kita ada perubahan sikit dari segi pendekatan. Kerana kita nak memulihkan ekonomi kita. Semuanya sekarang berbalik kepada rakyat. Jadi dalam tempoh 7 minit ini, 5 minit sebenarnya Datuk Seri bercakap tentang rakyat. Ya, jadi jelas sekali sebenarnya kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang cukup prihatin untuk dalam keadaan pandemik COVID itu sendiri, keutamaan rakyat tetap diberikan oleh pihak kerajaan. Sesuai sekali dengan kerajaan prihatin, ya, setahun Malaysia prihatin ini. Jadi dalam tempoh setahun ini kita menuju sebenarnya 365 hari. Pasti ada cerita cabaran itu sendiri. Ya, saya yakin Datuk Seri pun dah banyak bercerita. Tapi mungkin ada sisi-sisi itu sendiri yang cabaran yang betul-betul menyebabkan Datuk Seri rasa give up. Pernah tak sedetik rasa penat, mengeluh, Datuk Seri? of course. Saya pernah beritahu di sini, sewaktu di dalam wawancara di sini. Saya kata memang saya penat. Ya, just imagine setiap hari saya kata tadi rutin sampai petang. Sebab petang lepas habis PC saya akan rush balik ke kementerian dan terpaksa duduk di kementerian untuk membuat kerja di kementerian. Start mungkin pukul 3.30 atau pukul 4, drag sampai malam lah. Untuk waktu tu proses memahami kementerian pun bukan banyaknya yang boleh dibuat setakat tu. Jadi memang kerja tu penat. Tapi saya pernah beritahu di sini, walaupun saya penat, tapi saya tidak boleh tunjukkan saya penat, sebab frontliners lebih penat daripada saya. Tapi keluarga mendengar keluh kesah. Dia orang tahu. Dia orang tahu yang memang penat. Tapi seperti saya kata tadi, ada apabila dalam kita melaksanakan itu, kita nak lihat kejayaan. Jadi kalau perkara itu berjaya, dan bila kita umumkan sesuatu tu rakyat happy, dan dianya boleh memberikan semangat. Tapi kalau mungkin apa yang kita umumkan tu tidak diterima baik oleh rakyat, dan rakyat whack kita, marah kepada kita, jadi itu kadang-kadang memberikan sedikit tekanan. Tapi respon terus yang Datuk Seri terima daripada rakyat menerusi media sosial, mungkin mesej-mesej pribadi, mereka menerima pendekatan kerajaan ketika ini?
ketika dia ada beza. Ya. Peringkat permulaan orang boleh menerimanya. Semua dari segi kepatuhan kepada SOP ketika itu tinggi. Walaupun terpaksa duduk di rumah. Tapi orang masih takut kepada COVID-19 ni, dan kerana mungkin rakyat tidak memahami lagi ketika itu, dan tak ada siapa yang memahami pun. Bukan rakyat saja, seluruh dunia pun tidak memahami COVID-19 ini. Jadi bila kita kata close, rakyat patuh. Kerana takut. Tapi cabaran lebih besar apabila kita dah membuka segala-galanya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Orang dah boleh kahwin, majlis kahwin besar-besaran, semua dah boleh rentas macam-macam negeri ke daerah semua. Tiba-tiba bila gelombang ketiga, kita tutup balik. This is another cabaran yang saya rasa sangat besar. Sebab orang dah bebas, tiba-tiba kita suruh duduk rumah balik. PKP balik. PKPD setengah tempat. Jadi dari segi penerimaan tu kadang-kadang agak sukar berbanding dengan dulu. Jadi tentangan tu lebih teruk. Kalau dulu saya kata orang tunggu saya nak buat PC. Sebab daripada yang ketat ni, apa benda lagi nak diumumkan ni. Bila umum, wah happy. Saya WhatsApp saya menerima setiap hari daripada sesiapa saja. Jadi yang seronok. Sekarang ni daripada dah buka, tiba-tiba saya nak umum tutup, mesti orang marah lah. Dah lah kita dah enjoy dah, tiba-tiba dia disuruh tutup. Lepas tu lagi ketat. Jadi cabaran tu to compare, berbanding dengan yang PKP 1.0, ianya lebih mudah mengawalnya daripada 2.0. Tapi kita nampak kejayaan itu mula menunjukkan, dan pastinya ia diketuai oleh satu pasukan yang cukup hebat sebenarnya, Datuk Seri. Dan kejayaan ini bergantung kepada hulu balangnya, ya, di mana Datuk Seri sendiri salah seorangnya, Tan Sri Nur Hisham sendiri, malah Perdana Menteri sendiri. Jadi kejayaan itu kita harapkan akan berterusan, Datuk Seri. Tapi kadang-kadang pergolakan di bawah PN itu sendiri memberikan sedikit kerencaman kepada fokus menentang COVID ini. Tersenyum Datuk Seri. Sebab saya tak ada mengheret ke mana-mana, Datuk Seri. Tapi bagaimana Datuk Seri? Datuk Seri dapat tentangan daripada rakan-rakan pasukan. Sebab itu kalau tengok, walaupun saya naik Presiden UMNO, sepatutnya saya banyak bercakap soal politik. Tetapi saya lebih menumpukan perhatian saya kepada COVID-19 ini. Sebab COVID-19 ini melibatkan nyawa. Saya selalu beritahu, yang paling menyedihkan saya apabila saya mendapat WhatsApp daripada Dr. Adham, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham, dan juga Tan Sri DG, apabila WhatsApp kat saya menyebutkan tentang jumlah kes harian ketika itu. Memang kita rasa tersentuh, sedih apabila kes tiba-tiba meningkat. Lebih sedih lagi apabila dimaklumkan kematian hari ini melebihi daripada semalam contoh. Jadi kita boleh rasakan betapa sedihnya family yang berkaitan. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya memberikan tekanan kepada saya. Sebab itu saya fikir saya diberi tanggungjawab untuk menjaga kepentingan nyawa rakyat. Sebab itu saya pernah sebut, walaupun saya kadang-kadang dilihat sebagai bad boy, budak jahat ni kadang-kadang umum benda yang dia orang tak suka, tapi untuk menjaga kepentingan nyawa rakyat. Jadi saya buat apa yang saya patut lakukan, dan fokus saya memang banyak kepada COVID. Orang lebih kenali saya sebenarnya cakap soal COVID daripada cakap soal parti. Sepatutnya saya banyak cakap soal parti. Tapi kerana bagi saya ini adalah melibatkan nyawa rakyat, jadi fokus saya lebih banyak kepada COVID. Fokus dan juga adalah kepada kerajaan semasa. Itulah majikan semasa juga. Okey, dan kita juga melihat kalau masa PKP 1 dulu, ada pembukaan kepada sesi sidang Dewan Rakyat. Kita dah rasa gembira kembali melihat perbahasan. Saya masih ingat lagi nombor kursi Datuk Seri adalah 003 di Dewan Rakyat, kan? Betul. Jadi kita rindu suasana tu. Bagi Datuk Seri, tak rindu ke perbahasan semula dekat Dewan Rakyat dalam masa terdekat ni? Of course, sebagai ahli parlimen, kita rindu. Memang kita rindu. Tetapi sekarang ni seperti kita tahu yang apabila darurat diisytiharkan dan Dewan dengan secara tersendirinya tergantung, suspended. Jadi tidak ada Dewan, tidak ada Dewan Rakyat lah. Walaupun kita sebagai wakil rakyat
masih lagi mempunyai amanah kita yang masih boleh kita jalankan. Selain daripada kita memberikan pandangan di dalam parlimen, kita juga mempunyai kawasan parlimen kita untuk dijaga. Itu juga satu tanggungjawab kita. Selain daripada kita berbahas di dalam parlimen, kita juga mempunyai tugas tanggungjawab yang besar, iaitu menjaga kepentingan pengundi-pengundi di kawasan kita. Jadi ya, betul, parlimen kalau ada perbahasan dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada parlimen pun kita masih boleh menjalankan tanggungjawab kita sebagai wakil rakyat di kawasan kita. Tapi Yang di-Pertuan Agong dah pun menyatakan titahnya di situ jelas. Jadi bagaimana agaknya bagi Datuk Seri sendiri mungkin dalam masa terdekat ni, selepas terdapat rumutan keluhan sana sini daripada parti-parti politik itu juga, Dewan akan dibuka? Susah saya nak menjawabnya kerana dari segi perlembagaan Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong telah pun menyebutkan bahawa memang dari segi konstitusinya, tetapi keputusan untuk membuka atau tidak parlimen itu adalah di bawah, di atas nasihat Perdana Menteri. Sebagai ketua majlis boleh menentukan bila, tetapi kita mesti lihat kenapa darurat itu diisytiharkan. Okay, ya. Ketika gelombang ketiga, kes semakin meningkat sampai ke 5,000 lebih, 5,500, 5,700 paling tinggi. Ketika itu kebimbangan kita adalah dari segi katil yang sudah semakin tidak mencukupi, yang mana kita terpaksa membuka hospital lain pula. Misalnya di Maib bukan hospital, dia pusat convention untuk pertanian, Kementerian Pertanian. Kita Maha, itu pusat Maha, tetapi kita terpaksa tukarkan menjadi hospital kerana katil semakin berkurangan. Doktor sudah semakin bimbang sebab kes apabila meningkat, katil ICU pun sudah semakin berkurangan. Kalau terlampau ramai yang ICU untuk COVID, ICU lain mungkin terpaksa terpaksa menunggu dulu untuk selesai ICU COVID. Jadi katil semakin berkurangan dan kerajaan tidak ada kuasa ketika itu untuk menambahkan. Jadi sebab itulah yang itu yang pertama. Yang kedua, dari segi perundangan juga. Perundangan lain juga tidak boleh dipindah. Banyak akta yang perlu dipindah. Sebagai contoh, baru-baru ni orang marah pasal 10,000 denda. Dulu 1,000 saja compound. Tidak boleh ditingkatkan denda tersebut. Sebab kalau nak pindah, kena bawa ke parlimen, memakan masa yang lama. Kerana bahas di parlimen, dibahas di Dewan Negara, baru digazetkan. Jadi panjang. Sedangkan ordinance darurat, selepas draft setuju, bawa kepada yang ke bawah, sembah kepada ke bawah Duli Maha Mulia Yang Pertuan Agong, setuju, boleh jalankan terus. Sebanyak benda yang perlu dijalankan segera. Jadi kita bila diisytiharkan buat proklamasi darurat, yang pertama kita buat adalah memastikan katil yang tidak mencukupi itu boleh menjadi cukup. Iaitu kerajaan boleh mengarahkan hospital, contoh hospital swasta, untuk mengambil pesakit-pesakit. Peringkat awal mungkin kita kata pesakit COVID di hospital kerajaan, pesakit biasa diambil oleh hospital swasta. Kalau dulu hospital swasta tak nak, ataupun dengan undang-undang darurat yang dipindah, ordinans darurat ini, hospital swasta boleh diarahkan oleh kerajaan untuk mengambil pesakit COVID. Jadi kebimbangan kita tentang katil yang tidak mencukupi itu selesai. Sebab hospital swasta tidak ada pilihan, boleh diarahkan. Begitu juga dengan tentera. Tentera mengawal di sempadan laut untuk menyekat kemasakan parti di bawah Ops Benteng. Waktu itu kuasa tentera hanya stop, menahan dan tunggu polis datang. Kerana kita tidak ada kuasa untuk menangkap dan menahan. Susah. Kita bukan tepi jalan di Kuala Lumpur, tengah laut sana. Terpaksa tunggu bantuan daripada pihak polis untuk tangkapan. Dengan ordinans darurat, maka kuasa tentera
tentera diberi kuasa untuk kuasanya sama dengan polis. Ya. Di bawah kanun acara jenayah, iaitu kuasa tentera sama dengan kuasa polis, boleh menangkap dan menahan. Kalau kita nak kurung dia pun seperti polis, boleh juga dilakukan. Jadi perkara ini yang perlu disegerakan. Ya. Jadi ordinan darurat itu untuk sebenarnya berjaya. fokus kepada COVID. Sebab itu bila diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, diumumkan bahawa ini adalah khusus untuk COVID. Sebab itu segala ordinan yang dipinda semuanya berkaitan dengan COVID. Berkaitan dengan COVID, tidak perkara lain. Jadi menjawab tadi, tak ada perlu menjawab. Ya, maknanya keperluan itu adalah keperluan yang mendesak. Jadi sebab itulah di soal bila kita serahkan kepada kita serah. Yang pertamanya, mungkin orang lupa bahawa ada satu jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong untuk menentukan sama ada nak tamatkan darurat atau tidak. Jawatan kuasa khas bebas ini boleh menasihatkan Agong. Dan kita sentiasa menanti juga dari segi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa ini, sama ada darurat akan ditamatkan lebih awal ataupun mengikut apa yang telah pun ditetapkan pada Ogos nanti. Tentang SOP, dan bermula 2 jam setengah lagi lah, lebih kurang pukul 12 1 minit sekarang ini dah berubah. PKP status dah berubah beberapa kawasan, beberapa negeri. Tapi pergolakan di kalangan masyarakat tu masih lagi. Adakah SOP ni sebenarnya Datuk Seri sendiri yang cipta? Ya, walaupun ada dah penerangan-penerangan lain, tapi ini perkara yang sentiasa sentimen. Dan orang, saya terus rangkumkan semua. Jadi senang untuk Datuk Seri menjawab tentang rentas negeri yang mengatakan untuk balik raya lebih kurang 70 hari lagi untuk Syawal. Jadi bagaimana? Persiapan harus dibuat, ya. Jadi adakah rentas negeri itu boleh, dan kalau betul rakyat itu diutamakan, kenapa masih ada sekatan-sekatan? Kalau betul untuk menggerakkan ekonomi, kenapa masih ada sekatan tak dibenarkan rentas negeri lagi? Soalan pertama tadi tentang SOP. SOP. Ya, memang bila saya umumkan SOP, orang marah saya lah. Yang happy lah, yang marah lah. Sebab ramai ingat SOP ni datang daripada idea saya sendirilah. Ya. Kalau dulu saya sebut tadi ada beberapa komiti tadi, tapi bila gelombang ketiga ni ada 3 komiti. Satu technical committee di kalangan pegawai. Satu lagi technical committee yang saya pengusikan di kalangan pegawai juga. Dan satu lagi sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan ahlinya terdiri pada menteri-menteri, Yang Berhormat menteri-menteri, yang amat berhormat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri serta agensi kerajaan. Dari segi flow-nya, dari segi SOP, macam mana dia come out dengan SOP ni. SOP ni datang daripada kementerian yang berkaitan. Sebagai contoh, Kementerian Belia dan Sukan. Mereka akan mencadangkan apa jenis sukan yang nak dibuka. Dan pegawai di kalangan kementerian akan berbincang dengan MKN, dan yang paling penting adalah KKM. Kementerian Kesihatan ni yang akan menentukan okey tak okey. Selepas dia dah setuju di situ, barulah cadangan tu dibentangkan dalam jawatan kuasa teknikal yang saya sendiri chair, untuk melihat apa yang nak dibuka dan apa SOP dan sebagainya. Dan sekarang ni lebih mudah. Gelombang kedua, sebab gelombang PKP1 dulu dah ada dah, PKP, PKPB, PKPP. Sebab tu bila saya umum, saya kata pakai yang lama je lah, kecuali ada perubahan. Selepas technical committee dah setuju, baru kita bawa kepada sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan mendengar pandangan daripada semualah rakan-rakan menteri, rakan-rakan yang berhormat menteri-menteri besar, ketua menteri dan sebagainya. Then kalau dah putuskan, luluskan, maka saya lah selaku jurucakap kerajaan, saya umumkan. Sebab kerajaan menentukan 2 jurucakap. Satu jurucakap yang tidak berkaitan dengan kesihatan, saya. SOP lah. Yang SOP ataupun PKP punya macam-macam lah yang berkaitan. Dan yang kedua berkaitan dengan kesihatan. Kesihatan Tan Sri Hisham lah yang akan membentangkan. Kadang-kadang yang berkaitan dengan kesihatan saya pun tak campur. Pasal kita dah bagi-bagikan.
Jadi bila dah dipersetujui, maka barulah kita bentangkan. Itu SOP, bagaimana SOP tu. Bukan kita sendiri yang buat, tetapi kementerian itu yang mencadangkan. Kalau Datuk Seri Nancy untuk pelancongan dia, yang terjejas paling teruk, dia Nancy ni fight setiap masa ni untuk lepaskan dari segi pelancongan, dan dia akan cadangkan apa yang nak dibenarkan. Misalnya MICE, meeting incentive, convention dengan exhibition, dia nak, itu very important bagi dia, pendapatannya besar untuk negara. So detailnya dari segi SOP dia mesti come out, dia mesti cadangkan. Tetapi akhirnya Kementerian Kesihatan punya pandangan yang kita dengar, sebab Kementerian Kesihatan menjaga kepentingan nyawa. Sebab kita perlu seimbangkan, walaupun untuk kepentingan ekonomi, tapi dalam masa yang sama nyawa lebih penting. Kita tak boleh samakan antara nyawa dengan ekonomi. So nyawa sangat penting. Jadi Kementerian Kesihatan akan beri pandangan. Sebab itu setiap kali saya umumkan, saya akan sebut di atas penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan, maka saya dengan ini mengumumkan rentas daerah dibenarkan sebagai contoh. Jadi penilaian risiko untuk rakyat balik kampung sebenar Aidilfitri. Okey, saya faham. Ramai yang pasti akan kecewa kalau tak boleh. Sebab dulu tak balik raya untuk last year, tahun lepas. Saya ni orang kampung. Ya. Walau macam mana pun, saya mesti jejak ke kampung saya. Tak pernah daripada kecil sampailah saya last year, saya tak pernah tak balik kampung. Sebab rutinnya second hari raya, all family berkumpul menziarah kubur. Itu wajib tu. Walaupun bukan wajib pada Islam, tapi wajib pada keluarga saya untuk pergi beramai-ramai. Tak boleh pergi. Memang mengecewakan saya. Saya tahu ramai juga terasa seperti itu. Tapi waktu itu, kita lihat bahawa nasihat daripada Kementerian Kesihatan ianya membahaya kalau ada ramai berkumpul dalam satu masa. So untuk raya tahun ini, kita doakan supaya kes ini boleh menurun. Ya, sekarang ni walaupun orang kata sebut tadi SOP macam-macam, tapi kes tetap sama. Sebenarnya kalau kita lihat PKP 1.0 akhirnya tukar menjadi PKPB dan PKPP. Kita pernah 2-3 hari berturut-turut kosong. Dah lama, double digit tu lama. Double digit tu lama baru naik tinggal. Kemudian lepas PRN Sabah yang naik tiba-tiba mendadak tu. Mendadak, dan kita pernah sampai kepada 5,500 atau 5,700 at one time, seperti saya kata tadi. But now dah menurun. R0, kadar kebolehjangkitan ataupun R0 yang selalu diumumkan oleh Tan Sri DG, dulu 1 point something. Now dah 0.88 dan trend ni menurun. Dan kes pun dah sampai 1,000 lebih ni. Hari ni pun naik sikit, lebih 2,063, baru ni dah 1,005. Dan dari segi pandangan daripada Kementerian Kesihatan, ianya akan menurun. Jadi kalau menurun, saya doakan kita terus menurun. Kalau kita semua sama-sama bekerjasama patuh SOP, kalau kes menurun, saya pun nak balik kampung juga. Jadi samalah seperti rakyat Malaysia. Persoalan itu masih lagi kita biarkan bila boleh ataupun tidak. Dan soal sekatan jalan raya, adakah bermula malam ini jumlah sekatan jalan raya akan terus berkurangan? Rentas daerah sekatan, dulu kita sekatan jalan raya dalam daerah. Kerana kita kata within, dalam lingkungan 10 km. Bila kita tarik balik, perjalanan dalam daerah bebas. Tidak ada lagi polis yang buat sekatan jalan raya dalam daerah untuk menyekat 10 km. Sekarang ni kita kata rentas daerah telah pun dibenarkan. Jadi tidak ada lagi rentas-rentas daerah yang akan ada sekatan jalan raya. Kita pun dah bersetuju dengan pihak polis. Tiada lagi sekatan jalan raya rentas daerah, yang ada rentas negeri. Dan polis yang bertugas di sekatan jalan raya akan kita gunakan untuk membuat pemantauan di kawasan-kawasan awam dan sebagainya, kerana pematuhan SOP itu paling penting.
Kalau kita semua boleh patuh pada SOP, saya yakin kita lebih cepat dapat menurunkan kes ini. Okey. Baik, Datuk Seri. Dah beberapa hari pun Datuk Seri sebenarnya mendapatkan suntikan vaksin. Alhamdulillah. Ya. Tak ada apa-apa simptom yang memberikan kesan kepada pengambilan vaksin itu. Tapi satu lagi jihad yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri. Sebab ini agak berlainan dengan jihad yang lain-lain. Jihad dengan golongan anti vaksin. Walaupun golongannya tak besar, tapi melibatkan puluhan ribu juga. Betul. Jadi bagaimana pendekatan? Ya, kita ketahui YBKJ pun ada pendekatannya, tapi untuk YB sendiri ada SOP ataupun pendekatan tertentu untuk dengan anti vaksin ini? Saya sendiri tidak ada, ya. Tetapi pihak polis telah pun membuat statement yang jelas. Iaitu tak silap saya Tan Sri IGP sendiri telah membuat kenyataan bahawa tindakan anti vaksin ini yang mempengaruhi dan menghasut orang ramai supaya menolak vaksin ini merupakan satu kesalahan di bawah dianggap sebagai satu tindakan jenayah, iaitu untuk menakut-nakutkan orang ramai. Jadi tindakan boleh diambil pada mereka. Cuma saya nak beritahu kepada seluruh rakyat lah, ya. Yang pertamanya, negara kita bukan negara pertama yang mengambil vaksin ini. Negara lain dah ambil, dah mula pun, dah lebih 2 minggu pun dah ada. Negara jiran kita Singapura dah ambil, Indonesia sedang mengambilnya, di Turki dan negara Eropah yang lain. Jadi setakat hari ini kita tidak mendengar satu kesan yang besar seperti kematian dan sebagainya. Kita tidak dengar, kecuali mungkin cerita-cerita yang mungkin tidak benar pun, yang cuba menakut-nakutkan, ya. Saya sendiri dah ambil dalam masa 48 jam, dia kata ada mungkin demam dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah kerana melindungi saya, tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma saya nak nasihatkan kepada orang ramai supaya jangan tertipu dengan sekarang ni ada pihak yang menjual vaksin, yang dia claim kata dia inilah yang wakil daripada kerajaan untuk jual vaksin. Malam ni saya tengok dalam news, dalam berita, kerugian lebih 200,000. Jadi saya harap tidak percaya, jangan percaya, kerana Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains dan Teknologi mesti mereka yang merancang untuk membuat untuk menyuntik vaksin ini kepada rakyat kita. Dan senarai pun syarikat mana yang dibenarkan juga ada pada Kementerian MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan. Kalau ada keraguan, cek pada mereka. Jangan percayalah kalau ada orang kata dia merupakan ejen. Sekarang ni online pun dah keluar macam-macam. Jadi saya harap jangan percaya. Dan saya haraplah jangan takut untuk mengambil vaksin ini, kerana banyak advantage-nya ataupun kelebihannya bila mendapat vaksin ini. Saya difahamkan hari ini, saya pun dah beritahu tadi, difahamkan kerajaan Arab Saudi untuk kebenaran menunaikan umrah dan haji juga kepada mereka yang mengambil vaksin. Kalau tidak, mungkin dia tak benarkan. Okey, jadi ramai juga yang mula bertanya, okey, kalau Datuk Seri sendirilah dah menerima vaksin, macam mana dengan kaum keluarga? Pasti ada jalan pintas juga untuk kaum keluarga. Jadi ini antara perkara-perkara yang berlegal juga. Ya. Orang menuntut sekarang vaksin ini seolah-olah satu perkara yang memang cukup penting untuk kita mengurangkan pandemik ini. Jadi adakah kaum keluarga selepas Datuk Seri, Datin Seri dapat anak-anak, bukan ada jalan pintas untuk mereka juga? Tak boleh, akan datanglah. Sebab Kementerian MOSTI dia ada jawatankuasa, ada komiti dia dengan Kementerian Kesihatan, dia dah senaraikan. Yang pentingnya saya rasa bila itu adalah dia akan ditentukan oleh kementerian, kedua-dua kementerian tadi. Yang pentingnya kita perlu mendaftarkan. Kalau kita tak daftar, lagi susah, lagi lambatlah. Mungkin kita dari segi nak menunggu giliran tu lebih lama. Jadi saya harap daftar segera dengan MySejahtera ataupun daftar secara online. Mulai besok kalau tak silap saya 5 bulan akan bermula pendaftaran secara online, dan juga kaunter-kaunter kementerian klinik kesihatan di daerah-daerah juga akan dibuka untuk pendaftaran, kerana kita percaya masyarakat luar bandar mungkin agak sukar untuk menggunakan MySejahtera dan juga online. Tapi boleh mendaftar juga. Jadi setakat hari ini
tak sampai 2 juta lagi rakyat kita yang mendaftar. Saya umum tadi 1.9 juta lebih saja lagi. Jadi ramai lagi yang masih tidak mendaftar. Jadi saya harap mendaftarlah. Okey, jadi keberadaan Datuk Seri hari ini juga memakai 2 jaket sebenarnya, ya. Satu sebagai Menteri Kanan Keselamatan dan juga sebagai Menteri Pertahanan. Dan untuk Kementerian Pertahanan itu sendiri, untuk anggota tentera sendiri, berapa ramai yang telah pun divaksin? Ada statistiknya? Saya ada statistiknya, saya boleh baca. Okey, sehingga jam 12.30 hari 4 Mac, ya, seramai 3,200 warga pertahanan kita dah menerima vaksin. Kita ada fasa dia, fasa 1A bermula 24 Februari sehingga 7 Mac. Fokus suntikan adalah untuk 4,760 petugas. Okey. Petugas kesihatan. Kita kesihatan dulu. Because kita ada hospital kita. HAT, Hospital Angkatan Tentera ni ada. Fasa 1B bermula 8 Mac hingga 30 April. Ini untuk warga pertahanan. Seramai 37,360. Kemudian barulah fasa seterusnya lah. Jadi anggota keselamatan ini memang akan diwajibkan untuk vaksin? Ya, sebab anggota keselamatan kita ada 2 yang direct dengan rakyat lah. Yang pertama yang terlibat dengan Sekatan Jalan Raya untuk membantu polis di bawah Ops Penawar kita. Dan yang kedua Ops Benteng. Ini yang menangkap parti di tengah-tengah, di mana-mana lah, di kawasan sempadan mana-mana sendiri. Kadang-kadang tangkapan ini yang bahaya, boleh menyebabkan berlaku jangkitan. Sebab tu kita vaksin mereka dulu. Kalau kita tak lupa di Sabah, di Tawau, ianya bermula dengan tahanan parti yang masuk secara haram ni, mereka membawa virus ini. Jadi sebab itu kita fokus kepada mereka yang berada di barisan hadapan. Dan satu lagi adalah mereka yang akan bertugas sebagai tentera pengaman seperti ke Lebanon dan sebagainya. Begitu juga nak ke Filipina, mereka merupakan petugas pengaman ini, jadi juga kita mulakan. Dan fasa-fasa ini masih lagi terikat ya, dengan fasa yang telah pun diumumkan oleh MOSTI. Okey. Dan kita mengharapkan semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan pastinya juga Datuk Seri, ya, selain kita melihat tentang perjalanan Datuk Seri mengemudi pendekatan ataupun peperangan menentang COVID ini, seperti yang saya nyatakan, Datuk Seri juga memakai jaket Kementerian Pertahanan, dan kita dapat melihat bahawa ia bukan satu yang mudah bila mana Datuk Seri terpaksa menjalankan 2 tugas. Dan kita perlu juga lihat bahawa keselamatan daripada COVID dan juga keselamatan mempertahankan negara itu memang berjalan sederap pada ketika ini untuk Datuk Seri laksanakan. Jadi tentang keselamatan negara pada ketika ini, ancaman-ancaman yang datang itu, bagaimana Datuk Seri melihat dengan ancaman cyber yang baru-baru? Jadi bagaimana Datuk Seri boleh membahagikan 2 tugas juga, ya, serentak keselamatan dalam menentang COVID dan juga keselamatan cyber yang boleh mengancam negara itu sendiri? Kalau kita lihat, ya betul, peperangan hari ini bukan peperangan secara fizikal, konvensional saja, tetapi peperangan yang tak nampak ni adalah peperangan secara cyber ni. Ini lebih menggerunkan kita, ya, kerana kita tak nampak kehadiran mereka. Dan dia ada 3 peperangan. Peperangan ketiga adalah yang non-konvensional seperti melawan penyakit dan sebagainya, itu juga peperangan. Jadi dari segi cyber ni, kita mempunyai pusat cyber kita sendiri, cyber defense kita, ya, kita ada sendiri. Jadi tugas kita adalah untuk memastikan serangan-serangan dapat kita pertahankan. Misalnya pencerobohan untuk mendapatkan data kita, itu merupakan satu perkara yang membimbangkan, ya. Sebab apa saja data yang kita ada boleh dilihat dan ditarik keluar oleh mereka yang boleh hack. Bukan saja hack, boleh mencuri data ni. Kalau kita lihat baru-baru ni, sebelum akhir tahun, kita dengar yang Anonymous, kumpulan ini cuba untuk dah pun memberi amaran kepada kerajaan kita untuk membuat serangan cyber ini, cyber attack ni. Tapi alhamdulillah setakat ini Kementerian Pertahanan tidak terlibat dalam serangan tersebut. Tidak. Walaupun yang pentingnya adalah kelengkapan itu perlu dipertingkatkan.
ya perlu dipertingkatkan. Okay. Tapi kekangan ada situ kerana Kewangan. Sama saya untuk pusingan terakhir dan pastinya Datuk Seri 88 tahun Angkatan Tentera Malaysia. Jadi bagaimana untuk ketumbukan ini ya Datuk Seri dapat bawakan kepada satu tahap kematangan Angkatan Tentera Malaysia itu dari segi visi, misi, dan saya percaya perkara ini adalah perkara tahunan yang akan dibangkitkan dalam bila mana sambutan ulang tahun itu adalah tentang peruntukan, tentang aset itu sendiri. Ya. Kita sama-samalah kita mengucapkan selamat hari Tentera Darat kepada Tentera Darat kita, iaitu hari sambutan ke-88 tahun. Ya, dari segi Tentera Darat, of course fokusnya yang pertamanya tentu saja aset ketenteraan. Ya, seperti saya kata, untuk mempertahankan negara kita, aset itu adalah perkara yang paling utama. Selain daripada penambahan aset untuk cyber, untuk peperangan cyber tadi, tetapi perangan fizikal juga penting. Apabila saya kata perlu menambahkan aset, bukan maknanya kita nak berperang dengan sesiapa. Tetapi pertahanan kita sentiasa perlu bersiap siaga dalam apa keadaan sekalipun. Jadi kita memang fokus kita dari segi tentera darat atau mana-mana saja, tentera laut, tentera udara pun adalah untuk kesiapsiagaan, dan paling yang penting adalah bila cakap soal kesiapsiagaan, mestilah aset ketenteraan kita. Kita rasa kita terima kasih sebenarnya kepada kajian hari ini kerana tahun ini memberikan peruntukan yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita berupaya untuk menambahkan aset kita. Ya, seperti kalau di tentera darat tu seperti kereta perisai, penambahan kereta perisai, meriam besar. Kita dah ada tambahan meriam besar 105 mm dan berbagai-bagai lagi lah tambahan yang telah pun kita dapat dan kita akan dapat lagi. Helikopter untuk tentera udara, dan kapal LMS untuk tentera laut. Kita dah dapat terima 2 LMS kapal. Jadi aset ini adalah satu perkara yang amat penting, dan saya percaya dengan bajet yang ada pada tahun ini, yang kita dapat tambahan tahun depan, banyak lagi perolehan aset-aset baru yang akan kita terima. Tapi tentera darat ni bukan semata-mata fokus kepada aset, tetapi juga kepada kebajikan. Ya, kebajikan anggota. Misalnya kita masih kekurangan rumah pada quarters untuk anggota. 31,000 unit lagi diperlukan. Jadi ini merupakan fokus kita. Lepas tu kita ada jawatankuasa khusus untuk memfokuskan dari segi pembangunan. Jawatankuasa inilah akan melihat secara detail mengenai keperluan dan bagaimana mengatasi keperluan tersebut. Kalau kita nak harapkan duit semata-mata bajet kajian, memang tidak mencukupi. Tahun ini alhamdulillah kita dapat 500 juta untuk 1,000 unit rumah keluarga angkatan tentera ataupun dekat living quarters. Dan kita juga ada program untuk memberikan perumahan yang selesa, yang lama, tetapi kita convert untuk menjadi lebih selesa. Dulu 2 bilik ni merupakan perkara biasalah. Kita tengok flat di Kuala Lumpur semua 2 bilik. Dan kita juga mengikut dasar kajian tidak diperlukan 2 bilik ni, tapi mesti menjadi 3 bilik minimum. Jadi flat lama kita tak runtuhkan, tetapi kita ada program 2 to 1. 2 unit jadi 1 unit. Jadi ini juga kalau boleh 2 unit jadi 1 unit, dari segi jumlah dia akan semakin berkurangan. Jadi sebab itulah kita fokus kepada public and private partnership ini, supaya mungkin kita boleh lakukan secara. Jadi usaha itu sedang berjalan. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Land swap, PFI, rent to own, macam-macam lagi lah yang kita akan. Begitu juga dengan sasar satu anggota satu rumah. Ini juga penting kerana ramai di kalangan anggota kita yang berhenti akhirnya tidak ada rumah, terpaksa menyewa sampai bila-bila. Jadi kita nak fokuskan supaya setiap anggota bila berhenti ada rumah sendiri. Sebab ramai yang mungkin tak tahu, anggota tentera ni berbeza dengan pekerjaan kaki tangan awam biasa. Umur 60 baru berhenti. Dia orang
21 tahun maksimum dia orang bekerja. Kalau dia bekerja start umur 20, 41 dah habis. Jadi kadang-kadang tidak ada perumahan sendiri dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi fokus dan kebajikan. Jadi kebajikan anggota itu juga adalah aset. Anggota itu adalah aset. Dan tapi bagi satu sudut yang lain, rakyat ingin melihat aset yang fizikal itu sendiri. Jadi apa status terkini mengenai kereta perisai yang dibangunkan oleh MILDEF International Technologies ini, Datuk Seri, untuk prototipe kenderaan perisai itu? Perkembangannya terkini? Perkembangan terkini mereka telah pun siapkan dan kita sedang memandu uji kenderaan ini. Ini merupakan syarikat Bumi Putra, anak muda kita yang berjaya mengeluarkan kereta perisai ni daripada MILDEF. Saya rasa ada dah keluar dalam media ya. Dan kita dah ada syarikat DevTech misalnya yang memasang dan bekerjasama dengan Turki untuk mengeluarkan kereta perisai yang sedang kita gunakan hari ini, iaitu Gempita, pun di keluaran daripada negara kita. Jadi MILDEF ni baru mengeluarkannya dan kita akan bantu anak-anak muda kita ni dan juga mana-mana sektor, mana-mana yang terlibat dalam industri pertahanan ni kita akan bantu. Sebab kita juga memberi fokus, tadi kita lagi sikit lah, bahawa industri pertahanan ni perlu diperkasakan. Sebab kita nak satu hari nanti kita juga mampu menjadi negara pengeluar kepada aset-aset ketenteraan. Rakan jiran tetangga kita, Indonesia, mampu mengeluarkan pesawat mereka sendiri. CN-130 ke tak silap, kapal terbang sendiri, pesawat sendiri. Dan kita sekarang ni kita dah berjaya mengeluarkan kereta perisai. Kita dah berjaya mengeluarkan sendiri meriam besar yang 105 mm tadi. Dan kita juga sebenarnya telah berjaya mengeluarkan kapal, boat Fast Interceptor Boat Craft ni, FIC ni, Fast Interceptor Craft, boat laju pemintas ni. Kita sendiri dah keluarkan, Malaysia sendiri dah keluarkan. Kita pernah cuba tu untuk menjadi salah satu negara pembina kapal. Walaupun masih tidak berjaya kerana kes yang melibatkan Bastard LCS tu, tapi kita masih cuba revise projek tu untuk kita teruskan. Supaya kita juga akhirnya berjaya menjadi pengeluar kapal yang besar seperti LCS ini. Maknanya kita ada kemampuan. Cuma bagaimana kita nak bantu usahawan-usahawan kita ni. Jadi ini yang sedang kita fokuskan. Dan untuk Lima sendiri, apa perkembangannya pula, Datuk Seri? Lima kita terpaksa batalkan kerana COVID. Penyertaan daripada luar pun tak mungkin. Kita perlu penyertaan daripada luar. Apabila kita tutup pintu sempadan kita, mereka takkan datang. Lagipun perkumpulan seperti itu tidak dibenarkan. Tahun ini kita masih lagi sedang melihat, walaupun kita terima beberapa cadangan seperti 5 secara maya dan sebagainya, itu semua cadangan-cadangan yang kita terima lah. Tapi kita belum buat keputusan lagi. Okey, Datuk Seri, kita di penghujung sebenarnya. Jadi kita dapat melihat secara sepintas lalu, kalau kita rangkumkan, saya menyentuh sedikit sebanyak tentang senario politik, isu darurat yang terus diperkatakan, walaupun kata putusnya kita ketahui siapa yang akan putuskan. Kita menyentuh juga tentang keadaan SOP rentas negeri, dan kita sentuh sedikit sebanyak tentang Angkatan Tentera dengan sambutan 88 tahun Tentera Darat itu sendiri. Namun begitu, Datuk Seri, masih lagi kita mengangkat peperangan menentang COVID-19 ini sememangnya belum berakhir. Dan penerangan untuk rentas daerah, rentas negeri itu yang kerap juga dibawakan. Dan pastinya orang Putrajaya, orang Selangor, orang Kuala Lumpur. Tadi Datuk Seri sempat membisik ketika kita berehat seketika. Untuk Datuk Seri terangkan sekali lagi tentang SOP rentas negeri, rentas daerah itu sendiri. Datuk Seri, silakan untuk penutup ini. Penutup. Rentas daerah kita dah buka. Kecuali di Sabah dan Sarawak, itu atas permintaan negeri, maka mereka tidak membenarkan rentas daerah di negeri mereka, because daerah mereka ni lebih besar daripada negeri di Semenanjung. Kalau di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Jadi untuk mengawalnya mereka tidak membenarkan rentas daerah lagi. Malah rentas negeri, walaupun kita kata rentas negeri tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran polis, tetapi Sabah dan Sarawak mempunyai SOP mereka yang berbeza. Kalau ke Sarawak daripada Semenanjung, bukan saja 3 hari sebelum melepas kena swab test,
sampai di sana kena kuarantin lagi 14 hari. Itu Sabah, itu Sarawak punya SOP mereka lah. Begitu juga Sabah, mesti buat swab test sebelum pergi. So rentas negeri ni sebenarnya orang kata kenapa strict sangat, sebab pada gelombang kedua selepas kita membuka cuti kelangkawi, balik kampung dan sebagainya, waktu tu terdapat 13 kluster. Kita panggil kluster balik kampung. Walaupun bercuti semua, kita anggap sebagai kluster balik kampung, 13 ketika itu. Jadi Kementerian Kesihatan merasakan bahawa ianya merupakan satu perkara yang boleh menyebarkan atau merebakkan jangkitan. Kelantan satu negeri contoh yang saya nak sebutkan. Kelantan masa itu hijau. Selepas rentas negeri dibenarkan balik kampung, Kelantan bertukar 65% daripada negeri Kelantan bertukar menjadi merah, sehingga kan mereka juga di PKP kan. Jadi Kementerian Kesihatan menganggap bahawa rentas negeri ini mempunyai impak yang besar kepada jangkitan COVID-19. Sebab itu mereka berhati-hati. Jadi sebab itulah tadi dah disebut balik kampung boleh tak balik kampung. Kementerian Kesihatan lah yang akan membuat penilaian risiko dan akan menasihatkan jawatankuasa teknikal dan juga sidang khas MKN sama ada boleh atau tidak. Okey. Jadi Datuk Seri jangan pernah jemu untuk terus memberikan maklumat kepada rakyat, ya, walaupun dah menghampiri 365 hari bersama kami, ya. Kalau dulu hari-hari, kemudian sekarang berselang-seri, tapi itulah walaupun ada pihak yang mengatakan apa gunanya diberikan penerangan harian sedangkan kes terus meningkat, tapi sedikit sebanyak maklumat-maklumat yang disampaikan ini meredakan sedikit, ya. Walaupun tak ramai, mungkin ada yang terus menentang, tapi ia meredakan keadaan semasa rakyat yang ingin mengetahui keadaan semasa, dan pastinya, ya, kita harus menang dalam COVID-19. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami. Terima kasih. Sikit sebanyak pada malam ini memberikan sedikit dapatan untuk rakyat semua dalam memberikan input COVID-19. Sekali lagi terima kasih Datuk Seri. Dan sekian saja daripada saya, Syuhaini Muhammad, untuk malam ini dalam Ruang Bicara, dan esok malam kita akan bercakap tentang pendidikan bersama Menteri Pendidikan sendiri esok di Ruang Bicara. Dan itu, Assalamualaikum, jumpa lagi.